Saya dah isi tapi untuk yang ke sini. Oh, yang ke sana tak isi lagi? Tak, sebab dia sekali je. Pergi balik? Oh, dia pergi saja? Salah satu? Betul. Dia pergi pun 400, ada ke 400 lebih. Sini rumah siapa kat mana? Jati Kota tu. Siapa lagi ada kat Jati? Saya seorang je untuk setakat ni. Ya Allah. Okay. Seorang je, yang lain dah balik lah. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, saya Siti Masrurah binti Dahli, merupakan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 25 2026, dan insyaAllah pada hari ini saya akan bersiaran langsung di USUM Official, dan diminta untuk semua hadirin untuk tap-tap screen dan share lagi lebih ramai untuk orang masuk ke dalam live. InsyaAllah 1K like baru kita mulai. Cuba, boleh doktor? 1K ya? 1K, boleh. Boleh, kita cuba. Sekarang berapa dah mata memandang? 8 mata memandang. Please like this the live. Okay. Boleh share pada alumni SMK, alumni diploma, sahabat-sahabat diploma. Boleh share supaya lebih ramai lagi untuk join live ni, untuk mengetahui apakah hala tuju program dakwah dan pengurusan Islam, apakah program dakwah dan pengurusan Islam, apa keistimewaan dan sebagainya. Wah, moderator Kak Masrurah, ya. Antara orang terfamous di FKP, Doktor Masrurah. Ya? Ya. Oh, Masya Allah. Macam mana boleh famous ya? Famous. Mungkin dari perwatakan kot. Famous dengan keaktifan. Betul. Aktif segala-gala program. Betul. Tak balik pun cuti. Asyik baik raya balik Orang kata orang terkuat USIM. Masya Allah. Lepas ni orang terkuat untuk ummah. Allah takbir. Insya Allah. Allahu Akbar. Jemput semua untuk join. Silakan masuk ke TikTok USIM Official. Share di status WhatsApp, share di grup-grup fakulti, program dan sebagainya. Mana-mana adik-adik yang nak masuk, masih bingung lagi nak masuk uni mana, jom. Nak tahu lebih lanjut, jom join live ni sehingga habis. Ya. Dah 1K. 1.2K doktor. 1.2K like. 7 mata memandang. Boleh like lagi? Saya like sekali. Share live ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Program-program dakwah dan sebagainya. Mana tahu ada pelajar USIM sendiri nak tahu program dakwah ni macam mana, dan adik-adik STAM, lepasan STP dan lepasan STAM boleh join live ni. Mungkin alumni juga berada dalam live tu. Boleh share juga. Mana tahu rindu dengan Dr. Nick. Dah 1K like, yay. Sebelum tu doktor, kita nak sembang-sembang berkaitan dengan Ramadan. Saya nak tahu juga apa apa perkembangan doktor, apa macam mana, bagaimana puasa kali ini, Ramadan kali ini, okey ke tak sebenarnya doktor? Alhamdulillah. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak untuk semua. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukurlah dapat lagi menjadi tetamu Ramadan yang kita tunggu-tunggukan, dan kita harapkan teruskan kebaikan, dapat jumpa Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan. Dan rutin saya macam biasalah, mengimarahkan surau, kan,
mengimarahkan surau, tapi di minggu ni ada ujian sikit lah. Ada injet sikit kat kaki. Jadi slow sikit lah pergerakannya, tapi insyaAllah lah apa-apa pun dugaan yang dihadapi tu, pahala pun dapat berganda. So dugaan juga pun akan dikira berganda-ganda lah insyaAllah ganjarannya kan. Mas juga macam mana? Alhamdulillah. Berjauhan dengan family di Ramadan ni? Untuk minggu ni agak sedih sikit lah, macam agak sakit sikit. Tapi tak apa, saya dah baca satu ayat ni, doktor. Dia kata sakit ni menghapuskan dosa. Betul ke doktor? Betul. Betul. Bila mana kita menjalani dengan kesabaran. Betul. InsyaAllah. Sangat betul. Doktor bila balik ke kampung doktor ke? InsyaAllah. Beberapa hari sebelum pengumuman raya lah. Saya akan join jam-jam nanti. Kita akan jumpa dekat highway lah. InsyaAllah. Jadinya, jom-jom semua share dengan lebih ramai dengan sahabat-sahabat yang lain. Boleh share dekat status, dekat IG story dan sebagainya. Boleh, silakan. Masya-Allah Kak Masrura. Fakrul. Ramai ni Masrura yang famous ni. Mas ada TikTok yang aktif Ada. Saya yang tak aktif Kalau TikTok ni menjadi medan utama lah sekarang untuk anak-anak muda kan, betul? Betul. Kalau dijadikan sebagai sebarkan dakwah. Betul. Sebab tu kena banyak konten-konten yang baik. Sebab dia akan jadi algoritma. Kita dah tertengok video yang baik, dia akan keluar terusnya kan. Kalau tak ada alternatif, itulah yang kebukaan yang kita tengok tu. Betul. Kak Mas balik Sabah bila? 11 bulan 3 insya-Allah doakan. Tiket flight dah beli Masya-Allah harga tiket sekarang pun harga tiket 1,000 lebih susah. Doktor. Pergi balik. Pergi sahaja. Masya-Allah. Balik raya. Dah macam pergi luar negara. Dah boleh sampai luar negara Itulah. Kena Sofia. beli awal. Rindu Doktor Nick. Siapa tu? Sofia. Sofia. Mainlah datang USIM. 30 Mac ni kita akan memulakan sesi semester yang baru. Betul. So jemput datang ke USIM, jemput mengimarahkan USIM, dan kepada alumni juga yang bersama kita hari ni boleh kongsikan pengalaman betul. dan apa juga input yang anda telah perolehi sepanjang bersama di program dakwah dan pengurusan Islam. Dan Mas adalah pelajar tahun 2 program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam. Memang pilihan pertama USIM. Ya, betul. Sarjana program dakwah, program pertama pilihan. Pilihan pertama insya-Allah. Masya-Allah. Macam mana boleh minat? Macam mana boleh nak mohon ni sebagai pilihan pertama? Mungkin saya mohon ni disebabkan dulu diploma saya pun mengambil jurusan dakwah juga, doktor. Jadi mungkin saya nak sambung kos dakwah dan pengurusan Islam. Masya-Allah. Masa diploma dahulu dia terdapat satu saja kos, iaitu dakwah dan pengajian Islam. Di sini berbeza sikit. Dakwah dan pengurusan Islam. Dia mau kepada manajemen lah. Dakwah dan pengurusan. Dan saya sangat gembira sekali, bersyukur kerana pelajar saya program dakwah ni sebagai MPP. Masya-Allah. Yang mengurus dan memimpin barisan pelajar di USIM. Masya-Allah. Mas jaga bahagian sukarelawan. Tengok dakwah dan kesukarelawan ni berpisah tiada. Betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Moga Dr. Nick kata soleh. Katanya moga Dr. Nick terus diberi afiah dan inayah Allah dan dalam segala urusan insya-Allah. Amin. Raya jumpa yang baik-baik juga untuk kalian semua yang mendoakan. Comel namanya. Katak soleh. Masya-Allah. Katak pun soleh. Apatah lagi graduate USIM insya-Allah. Masya-Allah. Soleh dan solehah. Betul.
Berapa orang dah mata 36 memandang? mata 36 memandang. mata memandang. 2K live. Terima Masya kasih Allah. yang bagi gift. Thank you for Ada the yang bagi rose. gift ya? Thank you for the rose. Lagi. Sehingga 25. InsyaAllah 10.15 kita akan masuklah kepada persoalan-persoalan yang akan diajukan untuk program dakwah dan pengurusan Islam ni. InsyaAllah. Mana bagi siapa yang memandang ada persoalan ke berkaitan dengan program dakwah dan pengurusan Islam, nak tahu macam mana nak masuk USIM, nak tahu macam mana nak apply program dakwah dan pengurusan Islam, boleh terus tanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Dr. Nick sentiasa bersedia untuk menjawab, insyaAllah. InsyaAllah. Hana pun dah bertanya, tapi saya rasa soalan Hana ni nanti saya jawab secara detail dalam sesi selepas ini. Ya, betul. Kan? Tunggu ya Hana, tunggu sehingga sesi ini akan diteruskan. Yang lain boleh tap screen. Boleh share lagi. Supaya yang orang lain pun dapat manfaat, insyaAllah. InsyaAllah. 38 mata memandang. 40, doktor. 38 tu yang direkod kat sini, tapi dia share handphone. Oh. Mungkin ada 5, mungkin ada. Dia berganda-ganda sebenarnya. InsyaAllah. Ramadan. Terima kasih yang bagi gift. Sekali lagi. Masya-Allah, ramai bagi. 3K likes, doktor. Ui, InsyaAllah. Baru Ini- mula. sebab emas famous sangat ni. Belum mula Influencer lagi. Belum mula lagi dah 3K like. Itulah, saya pun malu ni. Allah, kita segan dengan doktor. Saya segan. Saya tak biasa live di TikTok terus dengan USIM. USIM official. So, sangat eksklusif lah hari ni. InsyaAllah. Bismillah. KM Nur. Rugi siapa tak pilih FKP sebagai destinasi melanjutkan pengajian. KM Nur ni kalau siapa-siapa nak kenal ataupun rasanya memang sangat terkenal, merupakan kita punya Profesor Madya di program dakwah dan pengurusan Islam. Beliau merupakan yang antara expert dalam bidang pengurusan sumber manusia. Antara otai lama. Mesti kenal Dr. Nizam ataupun Profesor Madya Dr. Nizam ni. InsyaAllah. Lucu-lucu ya orangnya. Ya. Tapi sangat tegas dan kalau sesi pengenalan pelajar mesti ada slot dengan Dr. Nizam. Betul. Untuk sesi memberi motivasi pada pelajar. Yes. Saya paling takut kalau lambat masuk kelas, Dr. Nizam. Dah tak boleh masuk kelas dah. Balik. Betul. Kita nak ajar disiplin tu. Betul. So pelajar ni lebih takut, Betul. lebih disiplin. Sebab itu adalah salah satu ilmu pengurusan Islam. Betul. Menjaga masa kan. So apa yang kita boleh praktis satunya masuk kelas awal. Solat awal waktu. Itulah sebenarnya dakwah yang besar yang kita boleh buat. Bermula dengan diri sendiri. Betul. Supaya dapat keberkatan masa, insyaAllah. Jom masuk FKP. Jom. InsyaAllah kita boleh mulalah. Boleh, dengan insyaAllah. soalan yang pertama. InsyaAllah saya mula dengan perkenalkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah nama diberi Siti Masrurah binti Dahli, merupakan program dakwah dan pengurusan Islam tahun 2, Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2025-2026. InsyaAllah saya akan seterusnya, Dr. Nick, perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak kepada semua yang menonton di TikTok official USIM official. So saya perkenalkan diri, saya Dr. Nik Suhaida binti Nik Abdul Majid, merupakan ketua program bagi program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. So di USIM biasa orang panggil saya Dr. Nik lah. Nama pendek. Macam tu. Kadang pelajar ni keliru, doktor. Dr. Nick Saida Suhaida dengan
Dr. Nik Salida. Betul. Betul, TNCAA kita. Nama hampir serupa tapi bukan orang yang sama. Orang berbeza. Okey. InsyaAllah kita masuk dengan soalan yang pertama. Mungkin pelajar-pelajar boleh take note lah mana yang lepasan STPM, mana lepasan STAM dan diploma. Dorang nak tahu juga apa sebenarnya program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam di USIM dan apakah tujuan utama program ni, Doktor? Okey, so bila Mas tanya tentang apa, saya nak bawa kembali balik menerusi sejarah lah. Okey, sejarahnya adalah program dakwah Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam ni terbina di atas asal namanya sebuah fakulti, iaitu Fakulti Dakwah dan Pengurusan Islam. Seiring dengan penubuhan USIM itu sendiri, sekitar 26 tahun yang lalu. Sudah 26 tahun lah USIM ni. Maksudnya 26 tahun lah program dakwah dan pengurusan Islam. Dulu sebelum nama USIM, nama QUIM. So kita dah tertubuh, kita lah antara program yang lama, program OTAI yang melahirkan paling ramai graduan. So seiring dengan perkembangan, program dakwah dan pengurusan Islam ni menjadi sebuah program yang diletakkan di bawah, hari ini kita kenali sebagai Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, FKP. So itu sedikit sejarah program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam yang merupakan dibina hasil aspirasi adalah orang pertama kita punya profesor yang menubuhkan USIM itu sendiri. Dan dengan perkembangan itu, maka sedikit saya nak kembangkan di dalam program dakwah dan pengurusan Islam, kita bukan hanya ada sarjana muda yang macam Mas tengah ambil sekarang, kita ada juga dua lagi peringkat, iaitu sarjana ataupun ijazah sarjana ataupun kita panggil master untuk dua mode, penyelidikan dan coursework, dan juga PhD untuk dakwah dan pengurusan Islam dan juga pengurusan sumber manusia. Dan hari ini kita nak fokus kepada satu, iaitu sarjana muda yang melahirkan pelajar-pelajar bachelor degree lah. Okey. Sebagaimana contoh di sebelah inilah, insya-Allah yang mahasiswi cemerlang gemilang tembilang untuk program dakwah dan pengurusan Islam. Jadi kalau saya pergi detail lagi, yang didaftarkan di dalam surat beranak, okey, yang telah diiktiraf oleh MQA adalah Ijazah Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam dengan kepujian. Dia ada dengan kepujian kat belakang tu, penting tu. Okey, dan ini adalah merupakan, kalau di bawah MQA di tahap 6 untuk sarjana muda bermeja tunggal. Dan untuk program Sarjana Muda Dakwah Pengurusan Islam ini lebih kurang 4 tahun pengajian, termasuk latihan industri. Tetapi untuk kurikulum yang kita strukturkan baru, insya-Allah akan ketemu anda, kita akan tawarkan dalam tempoh 3 tahun pengajian. Ini menggunakan standard pengajian Islam, dan yang paling penting adalah sebagaimana tahu bahasa pengantar untuk PNP adalah bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Jadi bila Mas tanya untuk apa program dakwah ni diwujudkan, secara skemanya saya sebutlah sebagai untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dalam dakwah, dalam pengurusan Islam, memimpin masyarakat, memimpin organisasi, mempraktikkan ilmu dakwah, ilmu pengurusan, dan yang penting mengamalkan nilai-nilai akhlak. Itu paling penting kan? Bukan setakat berilmu, kena ada ilmu, kena beramal dengan ilmu, dan hasilnya untuk menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Tapi apa satu kesimpulan yang saya boleh respon pada soalan Mas tadi ni, apa program dakwah dan kenapa dia ada? Sebenarnya kami wujud untuk menggilap potensi-potensi pelajar-pelajar aliran sekolah agama yang dapat menyampaikan risalah Islam melalui kerja-kerja dakwah sebagai seorang yang profesional dalam mengurus dan memimpin masyarakat dalam pelbagai platform, agensi dan juga badan-badan korporat. InsyaAllah. Maksudnya kira program dakwah dan pengurusan Islam ni kira program paling lama lah. Program yang pertama di USIM. Fakulti seusia USIM. Betul. InsyaAllah. Seusia USIM. 26 tahun tahun ni. InsyaAllah.
InsyaAllah kita akan teruskan soalan yang kedua. Oh, dia kata, yang moderator tak... Okey. Berapa tahun sarjana ni? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dan untuk kurikulum terkini kita akan tawarkan 3 tahun. 3 tahun, insya-Allah. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua, Doktor. Okey. Okey. Siapakah yang paling sesuai untuk memohon program ini dan apakah syarat masuk bagi program ini? Bila sebut siapa ni saya seronok. Saya dengan berbesar hati, dengan hati yang berbunga-bunga menjemput semua pelajar-pelajar lepasan STAM, lepasan STPM, diploma ataupun matrikulasi atau asasi dengan syarat umum memiliki mestilah minimum sekurang-kurangnya grade C dalam bahasa Arab dan salah satu daripada subjek bidang pengajian Islam seperti Usuluddin atau Syariah atau Tasawur Islam atau yang berkaitan, dan juga bagi lepasan diploma minimum PNGK 2.70 bersama sekali dengan syarat MUET 2.0. Sebab apa? Kerana sebagaimana yang adik-adik tahu, tuan-tuan dan puan-puan tahu, di USIM adalah kita mengangkat sistem pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Bagi program dakwah dan pengurusan Islam ini, kita ada 2 elemen. Elemen pengajian Islam untuk bidang dakwah. So, bila ilmu-ilmu pengajian Islam ni, of course lah, kemahiran bahasa Arab. Dan untuk bidang pengajian Islam, dakwah ni, kita ada sampai tahap 5 bahasa Arab dia. Daripada bahasa Arab 1 sampai bahasa Arab 5. Yang menjadi sebab rujukan-rujukan utama dalam bidang pengajian Islam adalah daripada bahasa Arab. Dan juga untuk go global, yang bahasa telah memperkenalkan manusia di seluruh global, juga melalui bahasa Arab kita letakkan juga MUET, dan insya-Allah dalam proses nanti dah masuk jadi pelajar USIM, dia akan develop sendiri. Bahasa Arab dan bahasa Inggeris akan lebih mahir, lebih lancar. Dan itulah sekali lagi, lepasan STAM, SPM, diploma, matrikulasi atau asasi yang mengambil bahasa Arab dan salah satu daripada kursus ataupun subjek bidang pengajian Islam. Jemput memohon di program dakwah dan pengurusan Islam sebagai pilihan pertama anda. Wow. Okey. InsyaAllah 5.4K like, Doktor. Wow. Masya-Allah. Masya-Allah, banyaknya. 47 mata memandang. InsyaAllah boleh share lagi dengan Terima sahabat yang kasih. lain, boleh dapat manfaat bersama. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu ni banyak juga persoalan ni. Subjek atau bidang utama apa yang akan dipelajari sepanjang mengikuti program ni, Doktor? Dan adakah ia lebih kepada dakwah atau pengurusan atau kedua-duanya? Subjek, okey. Saya boleh katakan subjek yang ditawarkan bagi dakwah dan pengurusan ni adalah seimbang. Seimbang yang diadun dengan padu dengan kerangka ilmu nakli dan akli. So di USIM kita mengangkat teras kita punya tradisi ilmu nakli dan akli. Nakli itu apa, Mas? Nakli itu apa yang dibahaskan? Dibahaskan dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Betul. Reveal knowledge yang bergabung dengan ilmu-ilmu reasoning, ilmu-ilmu akal, nakli, akli. Jadi kalau secara asasnya bidang dakwah mewakili ilmu nakli yang bersumberkan Quran dan hadis. So bidang-bidang asas dakwah ni dari teras pengajian Islam lah, subjek-subjek yang kita adik-adik akan belajar. Teras bidang pengajian Islam merangkumi pertamanya bahasa Arab, kemudian subjek-subjek turas Islamiah. So kita ada hifzun nusus, dirasah ilmi turas, dan juga beberapa subjek lagi yang mengekalkan turas dari segi fundamental tentang penjelasan tentang ilmu dakwah. Kerana dakwah tu terdiri daripada Islam itu sendiri, yang daripada akidah, syariah dan akhlak. Itu teras yang pelajar-pelajar akan belajar.
dan juga pemikiran-pemikiran Islam, pemikiran-pemikiran ideologi moden, dan disokong dengan ilmu alat. Sebab kita bila berdakwah ni, ilmu alat, ilmu yang menyokong dalam menyampaikan ilmu dakwah. Antaranya subjek saya lah. Mas belum lagi, insya-Allah tahun depan akan belajar dengan saya sosiologi dakwah. Kan? Sosiologi dakwah antara ilmu alat yang menyokong. Kita ada juga seperti subjek psikologi dakwah dan sebagainya. Itu dari segi bidang dakwah. Dari yang kita sebut tadi akli, kita ada pengurusan Islam. Okey. Dan dalam bidang pengurusan inilah yang menyentuh perbahasan tentang subjek-subjek tentang kepimpinan, organisasi, organizational behavior, pengurusan sumber manusia yang menggabung jalinkan, melengkapkan dakwah dan pengurusan Islam. Cuma ada satu juga subjek yang menarik di tahun 3 nanti. Tahun 3 nanti Mas akan jumpa satu kursus yang memang kalau tengok tajuk pun dah nampak dah macam gabungan yang macam ini memang akli ni, iaitu antaranya perancangan strategi dakwah. Nak buat kerja dakwah ni bukan main terjah. Dia kena bersistematik. Sebab tu adanya antaranya subjek perancangan strategi dakwah, pengurusan Islam, pengurusan organisasi dan sebagainya. Jadi subjek-subjek yang kita ajar ni basically seimbang sebab dia ditawarkan sebagai meja tunggal, dakwah dan pengurusan Islam. Okey, baik. Doktor, ada yang tanya, Yawi, Makbul Stam layak tak? Makbul. Kita untuk syarat-syarat tu kita ada syarat minimal lah yang kalau kita boleh rujuk kat sini. Kalau kita tengok sekurang-kurangnya grade C lah. Kalau makbul ni dia bawah sikit lah. Mungkin laluan dia lebih panjang sikit lagi. Mungkin masuk dulu ke diploma. So boleh skor. Ahlan wa sahlan. Saya menunggu di USIM, di program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam. Betul. Daripada silakan Mas. Daripada Zainab Miskon, berapa tahun program ni? Syarat dia apa? Nak diploma 3.35? Tadi kita dah. Saya dah sebutkan tadi, tapi tak apa. Demi yang menonton ni kita boleh repeat balik, kan? Okey. Syarat kemasukan terbuka kepada semua lepasan SPM, STAM, diploma, asasi atau matrik dengan syarat sekurang-kurangnya minimum bahasa Arab grade C dan juga mengambil salah satu subjek bidang pengajian Islam dengan minimum grade C. Bagi lepasan diploma, minimum PNGK adalah 2.70. Jadi yang tadi dapat 3.5 ya? 3.35. 3.35 tu dah boleh sangat. Dah boleh, mohon. InsyaAllah masuk sini boleh lebih terus cemerlang. Okey, kita nak jawab soalan dulu atau teruskan kita punya ni? Kita teruskan dulu dengan soalan-soalan yang kita sediakan. Seterusnya, adakah pelajar akan didedahkan dengan latihan praktikal, industri atau pengalaman lapangan sepanjang pengajian, Doktor? Okey, tentang Seronok soalan ni. Seronok kan? Berkaitan dengan dakwah. Betul. Pasti bila buat kerja dakwah dia tak boleh teori je. Betul. Kan? Sebab dia kena buat apa yang kita cakap. Kita kena praktik apa yang kita sebut. Walk the talk. So bila belajar di program dakwah dan pengurusan Islam ni, antum kena bersedia untuk menjadi extrovert. Sebab kita akan memang berturun dengan komuniti. Ilmu-ilmu teori kita akan gandingkan dengan bersama masyarakat. Kita tidak kaku di dewan kuliah sahaja. So antara subjek signature, saya rasa Mas belum lagi tapi pernah ada pengalaman ikut sini-sini rasanya. Antara kita ada subjek namanya dakwah tatbiqi. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggerisnya practicality of dakwah ataupun amali dakwah. So apa subjek ni buat? Subjek ni memerlukan pelajar buat daripada zero. Daripada start grup kumpulan yang agak lebih kurang 30 orang lah, satu kumpulan tu. Membuat kertas kerja, membina koordinasi ahli kumpulan, membina jaringan, merancang, mengurus keuangan,
dan berhubung dengan pihak luar, melakukan komunikasi korporat dan juga mengaplikasi crisis communication, memilih lokasi bersama komuniti untuk buat kerja-kerja dakwah bil hal, bil lisan dan sebagainya, menggerakkan kerja-kerja dakwah. Dan dalam subjek ini pelajar mempraktikkan ilmu kepimpinan, ilmu pengurusan, ilmu komunikasi, ilmu sosial, macam mana realiti berhadapan dengan masyarakat, komuniti yang dipilih. So alhamdulillah Mas, saya rasa semua pelajar program dakwah pun maklum tentang perkara ni. Baru-baru ni untuk program dakwah tadbiki kita, pelajar-pelajar alhamdulillah direzekikan Allah telah berjaya mengislamkan dua orang saudara baharu dengan program dakwah bilhal 3 hari 2 malam. Sebenarnya sangat simple, tapi Allah yang dah menggerakkan hati. Tetapi dengan pengalaman itu, pelajar-pelajar menyaksikan bagaimana proses dia betul-betul bukan senang ya, nak convincekan tentang belief seseorang. Dan juga dia menyaksikan proses syahadah tu berlaku, disokong oleh ahli keluarga. Saya rasa itu momen yang saya tak dapat berikan dalam dewan kuliah, dan itulah momen yang secara amali pelajar dapat di dakwah tadbiki. Masa tu dah lebih kenal kawan yang mana rupanya ada bakat tersembunyi. Macam masa ada satu tu kita pergi ke satu kampung, elektrik terputus. So rupanya saya ada pelajar yang pandai wiring, pandai plumbing, dan itu saya rasa pengalaman praktikal yang pelajar dapat sebelum kami lepaskan ke latihan industri di semester terakhir. Iaitulah pelajar akan menjalani latihan industri di company ataupun di agensi, di badan-badan korporat GLC. Selama lebih kurang tempoh 1 semester lah pelajar akan dilepaskan berada di bawah supervision pihak industri. Jadi dua elemen ni memang diterapkanlah untuk pelajar program dakwah dan pengurusan Islam. Bersedia ya untuk jadi extrovert, untuk jadi bergaul dengan masyarakat, sebab dakwah untuk masyarakat. Betul. Dengan kapasiti masing-masing, insya-Allah. So bukan tadbik itu doktor sem berapa ya? Semester 5. Oh, semester ke-5 tahun? Semester ke-7, sorry. Semester ke-7 Kalau tahun. untuk yang 4 tahun dia berada di semester ke-7 lah. Semester ke-8 dia dah untuk praktikal. Tapi untuk struktur yang akan dilaksanakan untuk 3 tahun, dia akan berada di semester 5. Macam tu. Untuk 3 tahun tu doktor bila penguatkuasaan? InsyaAllah kita sedang telah hantar, semua telah diluluskan di peringkat universiti, dan kita dah hantar juga borang ke MQA. InsyaAllah jika diizinkan Allah start pada ujung tahun ni. Masya-Allah. Ujung tahun ni kita akan menerima batch cohort yang akan belajar dalam program ni untuk tempoh 3 tahun. 3 tahun sahaja. Okay. Seterusnya ada yang tanya, JD, dakwah dan pengurusan Islam boleh jadi guru tak? Oh, yang ni menarik. Saya KIV soalan ni sebab saya tunggu nanti Mas boleh. Akan tanya soalan berkaitan alumni. Betul tak? Boleh. Peluang kerjaya. So, kita akan teruskan soalan yang seterusnya selepas pengajian. Apakah laluan kerja yang boleh diceburi oleh graduan sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam? Okey. Sebelum saya jawab soalan pasal kerja, sebab saya ingat Mas ada nak tanya saya pasal keunikan kan? Ya, betul. Jadi saya tak sabar-sabar nak sebut ni. Okey, keunikan tentang program sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam. Mas, kalau sepanjang yang Mas tahu, di Universiti Awam di Malaysia, di universiti mana lagi tawarkan program sarjana muda dakwah? Untuk pengetahuan saya, Uniza, Uniza, UIS, dan setakat ni UKM. 3 ni saja. UM pun ada. Oh, UM. UM pun ada. Jadi kalau kita tak kalau nak bahas daripada universiti swasta yang lain, ada beberapa lagi. Tapi dalam konteks Universiti Awam, so antaranya itulah yang Mas sebutkan tadi. Cuma keunikan program dakwah dan pengurusan Islam di USIM ni hanya USIM yang menawarkan
program pengajian dakwah yang bukan secara khusus berada di bawah Fakulti Pengajian Islam. Betul. Tapi berada di bawah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. FKP nama pendeknya. Kenapa dia berada di bawah FKP? Yang mana ianya diposisikan sebagai integrasi ilmu nakli dan akli atas gabungan ilmu dakwah dan pengurusan moden dengan kerangka Islam. So bermaksud dakwah diposisikan sebagai kerja yang terancang, yang bersistem, yang memerlukan pengurusan profesional. Jadi apa yang saya boleh sebut, USIM ni menggabungkan pengurusan sebagai komponen kurikulum seperti pengurusan strategik, pengurusan organisasi, kepimpinan dalam satu degree yang disebut dakwah dan pengurusan Islam. Dengan kata lain, nanti Mas akan menjadi insya-Allah graduan pendakwah plus pengurus institusi Islam atau NGO atau badan korporat. Saya bukan sebut secara orang kata secara syok sendiri, tapi inilah dibuktikan dengan alumni-alumni yang kita lahirkan. Sekejap lagi saya cerita. Selain pada itu, keunikan juga program dakwah dan pengurusan Islam di USIM ini adalah ahli akademik ataupun pensyarah-pensyarahnya memiliki kepelbagaian yang komprehensif dalam bidang kemahiran dan kepakaran masing-masing. Antaranya dakwah dan pengurusan Islam pada nama program kita sendiri, dakwah dan kepimpinan Islam, dakwah dan akidah tasawuf, dakwah sosiologi antropologi seperti saya, dakwah psikologi, dakwah komunikasi media, Quran dan hadis, serta pengurusan sumber manusia, kepimpinan dan pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang melengkapkan secara holistik dalam membentuk sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam. Jadi dengan nak berbangga tak boleh, tapi bersyukur. Dengan penuh rasa syukur dan ta'zimnya, apa yang saya sebut tadi telah dibuktikan dengan lahirnya graduan-graduan alumni. Yang saya boleh kategorikan ada yang dalam bidang akademik, ada yang dah jadi profesor pun dalam bidang dakwah dan pengurusan Islam. Ada juga dalam bidang perguruan, sama ada pendidikan rendah atau menengah. Ada juga yang di bahagian pentadbir. Untuk pengetahuan, kita ramai graduan kita yang bekerja sebagai pegawai tadbir diplomatik, PTD. Bukan senang nak lepas tu ya. Pelbagai peringkat yang perlu dilalui untuk melepaskan sebagai PTD, pegawai tadbir diplomatik, pegawai tadbir awam. Dan yang ni saya kena sebut, sebab kalau sebut sarjana muda pengurusan Islam, ini antara figura yang tak boleh tinggal lah. Kalau yang kenal semua, Ustaz Hariri. Kenal tak Ustaz Hariri? Kita boleh tag Ustaz Hariri kat sini. Ustaz Hariri adalah alumni program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam yang merupakan, kalau adik-adik kenal ataupun tuan-tuan puan kenal, merupakan kita punya personality TV yang setiap minggu bersiaran di rancangan apa Mas? TV Al-Hijrah. Forum Perdana Forum Perdana Islam. Okey, dan juga penasyid juga, Ustaz Tiga Beradik. Kemudian juga adalah influencer, personality TV dan juga pegawai khas untuk Ketua Pengarah JAKIM, dan dia juga adalah ahli lembaga pengarah USIM. Ustaz Hariri ni adalah sebagai satu contoh yang saya nak sebut sebagai seorang agamawan, pendakwah, dalam masa yang sama pentadbir, pengurus dalam agensi agama. Itu figura yang anda nampak lah. Sebenarnya ramai lagi. Kita ada juga graduan yang bekerja dengan syarikat antarabangsa oil and gas yang berkhidmat sebagai pegawai HR. Syarikat base dia di Qatar. Okey? Pun dari kita punya sarjana muda dakwah pengurusan Islam. Kita ada juga alumni kita yang bekerja di syarikat-syarikat GLC seperti PNB, Permodalan Nasional Berhad. Bukan senang nak dapat. Yang berada di bahagian HR, bahagian quality assurance dan sebagainya. Dan yang menjadi pengarah di agensi-agensi kerajaan lain macam lembaga kemajuan ikan and everything untuk setiap negeri dan sebagainya. Tidak dilupakan. Mas terlibat tak dengan badan beruniform? Terlibat. Apakah?
badan uniform? Tak. Belum lagi ya? Belum tak sempat lagi. tengok lagi Mas berpakai uniform. Kita ramai alumni yang berkhidmat sebagai lieutenant commander, sebagai kagat di beberapa pegawai di Kor Angkatan Agama Tentera, di polis dan sebagainya. Di samping kita ada juga yang membangunkan bisnes sendiri, menjadi pengurus, menjadi founder, ada yang buka ladang, ada yang buka NGO, yang buka sebagai humanitarian and volunteerism. Dan menariknya kalau di KLIA tu, kita ada juga alumni kita yang menjadi customer service sebagai Arabic speaker di KLIA. Itu graduan kita, Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam. Dan kalau saya nak sebutkan ada banyak lagi, cuma nak sebutnya anda boleh pergi kepada dua bidang tapi jangan pisahkan dia. Kalau orang tanya, Mas, saya ni mau tu dakwah ke pengurusan? Dia soalan yang salah. Soalan yang salah. Sebab apa? Dia adalah gabungan dakwah dan pengurusan Islam. So bila dia berduduk dalam agensi agama, dia perlu mengurus. Dia berdakwah, dia perlu mengurus. Kalau dia duduk dalam agensi korporat, agensi badan kerajaan, NGO dan sebagainya, dia mengurus sambil buat kerja dakwah, menyebarkan kebaikan. Sebab tu saya sebut, kalau ada alumni pun berada di sini ataupun ada yang sedang belajar menjadi mahasiswa, dia bukan saya mau tu dakwah atau mau tu pengurusan. Saya dakwah dan pengurusan. Sebab dakwah perlu diurus. Bila mengurus dengan baik, itulah dakwah. Jadi itu sedikit sebanyak. Mas nak dengar cerita tak? Satu cerita best. Saya ada satu pelajar saya dulu. Dia bekerja sebagai pengurus di ladang. Masa saya pergi melawat dia tu, saya kena masuk ladang. Saya macam, biar betul ni bawa saya masuk ladang ni kan. Memang ladang kelapa sawit. So apa tugasan dia sebagai pengurus ladang? Menguruskan pekerja-pekerja yang bekerja di ladang dan juga berkomunikasi korporat bersama pihak-pihak yang melabur di ladang itu di siang hari. Di malam hari dia buat apa, Mas? Di malam hari mengajar ilmu agama, menjadi imam, menjadi khatib sembahyang Jumaat, tukang sembelih ketika raya korban. Yang tu contoh yang paling macam mudah untuk faham kenapa saya tak bagi pisah dakwah dan pengurusan Islam itu. So anda berdakwah dengan mengurus dengan baik dan menjadi pengurus dengan menyebarkan dakwah di mana-mana platform yang anda akan direzekikan nanti oleh Allah. Okey, insya-Allah. Tapi dengan iktikad rezeki Allah yang bagi, di peringkat universiti kami mengajarkan cara memahami ilmu dan memberikan kemahiran itu dan semangat. Dan kalau macam Mas sendiri pun dah jadi MPP, saya rasa kemahiran tu memang telah dilatih. Kalau pergi keluar pun insya-Allah telah orang kata apa? Matang dari peringkat mahasiswa lagi. InsyaAllah. Okey. Itu yang saya menjawab soalan tadilah. Saya nampak ni Ashraf, doktor ni lecturer saya, ya Allah. Ashraf yang mana ni ya? 2021 hingga 2021-2024, masya-Allah. Saya ni kan anak murid saya dah beribu. Saya tinggal mana satu, nanti Ashraf kita jemput datang USIM. Orang kata pelajar bisa mengingati guru dan guru tahu mengingati pelajar. Sebab terlalu ramai. Mengingati nama tu mungkin agak sukar, tapi tengok muka tu insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah benar. Dan pelajar-pelajar tu sentiasa dalam hati. Sebab tu saya tak suka menggunakan, kita kata anak-anak pelajar di universiti ni sebagai produk-produk universiti. You are not product, you are my modal insan. Yang menyuburkan, memakmurkan bumi dengan kebaikan. Okey. Seterusnya, Mas. InsyaAllah, Doktor, kita teruskan. Okey. Soalan seterusnya, bagaimanakah program ni membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi dan pengurusan dalam kalangan pelajar, Doktor? Yang mana kita punya nampak nama tu sendiri dakwah dan pengurusan Islam. Alhamdulillah. Antaranya di sebelah saya. Yang terlibat sebagai MPP. Sebab subjek kita antara yang kita nak kedepankan adalah
Sebab hari ni saya lihat anak muda tak nak jadi pemimpin. Tak nak ke depan kan. Biar je lah follow the flow kan. Tapi kalau tak ada orang baik yang memimpin, siapa yang nak memimpin? Siapa yang nak mengurus? Makanya dalam subjek-subjek kita memang kita nak kena tolak push student ke depan untuk menjadi pemimpin dalam kemahiran kepimpinan dalam subjek-subjek yang saya sebut tadi. Sebab macam dakwah tatbiki tadi memang perlukan leadership yang penting sebab nak lead kumpulan ya. Jadi dalam satunya elemen tu, elemen kemahiran kepimpinan, komunikasi dan juga pengurusan kalangan pelajar ni melalui struktur subjek tadilah. Subjek-subjek yang kita sebutkan tadi bukan hanya berbentuk teori, dia subjek yang berbentuk sulam. Antaranya adalah selain pada dakwah tatbiki, kita ada pembangunan modal insan, subjek-subjek sulam yang kita ada memberi servis kepada komuniti. Pelajar-pelajar perlu buat kertas kerja, bahagi kumpulan, mengurus masa, buat bajet, buat jemputan, berinteraksi, buat keputusan, menyelesaikan konflik, menyampaikan idea secara profesional. Itu melalui kerja ataupun tugasan dalam kursus. Kedua, melalui persatuan. Okey, walaupun Mas ni MPP, Mas mesti tahu kita ada persatuan pelajar untuk program dakwah. Apakah namanya? DIMEC. Betul, DIMEC. Nak tahu tak, DIMEC tu adalah yang dibangunkan seawal 2000, saya tak ingat lah, punya lama kan, untuk persatuan pelajar ni. Namanya Dakwah and Islamic Management Committee, DIMEC. So DIMEC ni adalah tempat pelajar mendapat ruang latihan kepimpinan, latihan pengurusan, memegang jawatan, mengurus mesyuarat, merancang program. Di sinilah belajar macam mana komunikasi, delegasi dan sebagainya dan engage dengan pihak-pihak luar. Itu kemahiran yang digarap. Walaupun kita ada AJK DIMEC, tapi bila melibatkan program dakwah, kita akan libatkan semua. Dan satu lagi Mas. Mas juga saya rasa ahlinya, kita ada program setiap hari Jumaat, Mas. Ya, betul. Apa namanya? GLOW. GLOW stand for? Garden of Light of Wisdom. GLOW, namanya GLOW lah, gempak nama GLOW tu. Ataupun dalam bahasa mudanya usrah lah. Usrah untuk anak-anak wanita kita, pelajar-pelajar wanita yang hari Jumaat. Kalau pelajar lelaki pergi dengar khutbah, beriktikaf di Pusat Islam USIM. Pelajar perempuan, kita ada studio dakwah yang pelajar perempuan buat usrah ataupun dengan namanya GLOW. Di sini melatih pelajar untuk dimensi kepimpinan rohani, tarbiyah, islah, memimpin halaqah. Dan saya difahamkan setiap kali orang buat usrah memang akan baca kafi kan. Ya, betul. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Which is saya rasa di akhir zaman ni janganlah tinggal surah kafi. Dan inilah yang mereka buat setiap hari Jumaat, merancang, membincang dan kalau ada sesi heart to heart tu memang sesi nangis-menangis kan. Sesi nangis-menangis. Sesi curhat. Sesi curhat. Tapi lepas tu rasa lega. Sebenarnya masalah tu mungkin kecil tapi dipendam besar. So ada sahabat yang mendengar. Dia bukan nak sahabat tukang selesai masalah pun. Tapi untuk sahabat tu mendengar dan dia rasa lega. Dekat studio dakwah juga ada cermin besar. Pelajar-pelajar belajar macam mana nak tutup aurat secara muslimah yang betul. Dan juga yang pasti akhirnya adalah projek makan-makan kan. Itu yang pastilah projek makan-makan. Dan itu semua kemahiran-kemahiran yang dibangunkan di dalam program dakwah dan pengurusan Islam. Okey. Mungkin kita boleh terus soalan yang seterusnya. Kenapa lepasan STPM ataupun setaraf yang berminat dalam bidang dakwah dan kepimpinan Islam patut menjadikan program ini sebagai pilihan pertama di UPU online? Pilihan pertama. Jadi saya nak menyeru. Mengajak ke semua adik-adik lepasan lepasan SPM, STPM, diploma atau matrik yang mengambil bahasa Arab dan salah satu subjek bidang pengajian Islam untuk menjadikan program Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan sebagai pilihan utama anda. Afdal ikhtiar. Kerana program ini melahirkan graduan yang bukan sekadar memahami Islam tetapi mampu memimpin manusia
mengurus organisasi dan menggerakkan masyarakat secara profesional dan sistematik. Dan suka untuk saya kongsikan kepada yang berada di dalam talian sekarang, juga Mas. Saya rasa Mas sendiri termasuk dalam golongan itu. Sebenarnya anak-anak saya di program dakwah dan pengurusan Islam ni kebanyakan ataupun majoriti daripada mereka adalah hufaz. Al-Hafiz wal Al-Hafizah. Yang memang menghafal 30 juzuk, sebahagiannya memang syahadah. Baru-baru ni dah viral kan, abang yang syahadah tu kan, yang hafal 30 juzuk tu. Di program dakwah itu common. Ramai yang menghafal Quran. Jadi kita nak melahirkan generasi apa? Mereka bukan sekadar menghafal ayat-ayat Quran, tetapi mereka memaknai Al-Quran itu sendiri dalam bentuk tindakan melalui dakwah dengan memahami ilmu-ilmu teori dakwah dan ilmu-ilmu asas fundamental, solbul mawdu' untuk ilmu ulum dakwah, dan supaya kerja-kerja dakwah itu dapat diurus dengan baik, dengan sistematik dalam memberi sumbangan kepada masyarakat. Sebab kita nak melihat hari ini agensi Islam, pengurusan Islam sehebat bila kita sebut dengan nama agensi korporat. Kan, kita terlalu teruja dengan syarikat besar, syarikat yang very professional, dan kita sedang dan juga kita telah melahirkan graduan sedemikian, dan saya harap yang bahkan memohon jadikan ini pilihan anda supaya kita sama-sama memberi sumbangan dalam pembentukan ummah yang berkualiti dari sudut ilmu ukhrawi dan duniawi. Dan juga saya nak sebutkan bahawa di saat generasi pada hari ini, Mas Gen Z ya? Ya, betul. Saya dah bukan lagi Gen Z ya. Tetapi kita memahami apa dilema menjadi generasi yang hidup dalam dunia sekarang. Macam saya generasi milenial. Saya berada di zaman yang tanpa gadget dan masuk gadget. Zaman-zaman Y2K dulu zaman saya lah. So kita merasai dua alam. Jadi kita mengenal sebelum dan selepas. Jadi generasi baru hari ini yang kita banyak melihat banyak juga masalah-masalah kesihatan mental, ramai yang declare diri mereka introvert kan, dan juga banyak bergantung pada dunia maya. Jadi pelajar di program dakwah dan pengurusan Islam ini yang saya nak sebut, mereka dilatih untuk hidup bermasyarakat dengan memberi sentuhan kemanusiaan dalam komunikasi yang ramai yang dahagakan. Sebab tu saya bila lepaskan pelajar-pelajar dakwah dan pengurusan Islam ke lapangan, saya tak risau sangat. Sebab mereka ni memang pandai bercakap, pandai bergaul dengan masyarakat. Kalau pergi program Dr. Wiki, ngacik-acik makcik ni memang pandai. Boleh jadi anak angkat lah. Saya cerita. Yang hari ni mungkin orang tu mungkin banyak bercakap di social media kan. Tapi bila jumpa depan-depan, dia awkward. Tak pandai kan. So, di program dakwah tu saya sebut, kita nak mengembalikan komunikasi manusia dengan sentuhan insani yang ramai dahagakan tu. Itulah yang kami buat, yang cuma kita latih di program dakwah dan pengurusan Islam. So, saya menyeru sekali lagi, jadikan program dakwah dan pengurusan Islam di USIM sebagai pilihan utama anda untuk memohon. Okey? InsyaAllah. Jangan lupa untuk jadikan program dakwah dan pengurusan Islam dan USIM sebagai nombor 1 di UP online anda. InsyaAllah doktor, kita akan tengok soalan mana yang ada muskil berkaitan dengan program dakwah dan bagaimana nak apply USIM itu sendiri. Boleh terus tanya soalan di ruangan komen. Sambil-sambil tu saya nak cerita juga, kita punya alumni bukan hanya berlatihan industri di dalam negara, ramai juga yang berlatihan industri di luar negara. Ya, betul. Kan. Saya punya salah satu alumni kita menarik juga. Ramai sebenarnya. Ada yang sedang menyambung pengajian pun di Jepun. Daripada mula latihan industri dan sambung master di sana dengan scholarship. Dan saya tanya dia, masuk USIM dulu memang minta pilihan pertama program dakwah ke? Dia jawab, ya. Saya impress. Kenapa? Dia kata saya memang mengidamkan
program dakwah dan pengurusan Islam ni sebagai nombor 1. Saya cakap ini yang membuatkan hati kita tersentuh lah, dan dia berjaya perform di dalam negara dan luar negara. Okey, dan saya harapkan yang bakal memohon, yang bakal masuk sebagai mahasiswa-mahasiswi di program dakwah dan pengurusan Islam, saya menunggu bakat-bakat anda, kemahiran-kemahiran anda, ilmu-ilmu anda untuk kita gilap sikit je lagi dan bersedia menghadapi masyarakat yang pelbagai kompleks kita punya cabaran hari ini. Okey? InsyaAllah. Mari kita tengok komen ya. Soalan. Boleh tanya soalan berkaitan dengan program. Jadi ada soalan yang telah ditanyakan tadi, yang tentang peluang kerjaya dan sebagainya. Hopefully selepas anda mendengar ni, saya menjawablah soalan ya. Menjawab soalan adik-adik yang bertanya, anak-anak yang bertanya ataupun tuan-tuan puan yang bertanya. Saya telah menjawab tadi tentang laluan kerjaya, syarat kemasukan dan sebagainya. Untuk stam jayid, apa yang layak? Macam mana soalannya? Jidan kot. Jayid. Jayid. Jayid jiddan. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Kami menunggu anda. Program tak? Graduan boleh jadi guru ke tidak? Bukan soalan di guru ke tidak. Sangat ramai. Sangat ramai. Sebab saya cakap, kalau pergi ke bidang akademik, bidang pendidikan ataupun agensi agama, itu makanan kita. Betul. Itu makanan kita. Memang laluan anda terbuka luas. Dan apa yang add on value, anda juga boleh pergi ke agensi-agensi kerajaan. Agensi-agensi kerajaan. Dan saya menerima satu perkongsian daripada pegawai yang interview alumni USIM di salah satu agensi kerajaan. Dia kata ini pertama kali dia hire graduan dakwah dan pengurusan Islam. Saya cakap, kenapa boleh ambil? Satu, nama tu unik. Dia nak mencari pegawai pemantauan sebenarnya. Tapi dia ambil graduan dakwah dan pengurusan Islam sebab dua elemen nama yang menarik, dan sewaktu sesi temuduga, pitching dia, closing dia sangat memukau kita punya barisan interviewer. Dan saya hanya satu je saya boleh cakap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk alumni-alumni yang menyaksikan kita punya live pada hari ini, anda lah duta-duta kecil, duta-duta sarjana muda program dakwah dan pengurusan Islam di mana pun anda berada. Setiap gerak-gerik anda, itulah yang masyarakat nilai. So buat yang terbaik, dan kami menumpang, nak cakap bangga sekali lagi tak boleh, kami menumpang syukur, menumpang bahagia atas kebaikan-kebaikan yang kalian telah berikan kepada masyarakat. InsyaAllah, amin Puan Syarah Hashim. Semoga Allah rezekikan untuk anak-anak saya. InsyaAllah, insyaAllah. Alumni 2019 hadir. Masya-Allah, alumni 2019 ya. Boleh tak ulang semula untuk peluang kerjaya tadi? Peluang kerjaya yang macam saya sebut tadi, anda boleh pergi ke bidang akademik, bidang pendidikan, bidang bahagian pengurusan. Kita ramai juga graduan yang menjadi pegawai tadbir diplomatik PTD, pegawai tadbir awam, pegawai sumber manusia, pegawai-pegawai HR di syarikat-syarikat GLC, syarikat-syarikat badan korporat, eksekutif di badan NGO, agensi swasta dan sebagainya, dan juga menjadi pegawai-pegawai agama di Kor Angkatan Tentera, di polis dan sebagainya, penggerak masyarakat, pendakwah, pegawai pemasaran dan sebagainya. Dan ini saya bukan cakap kosong, ini dah terbukti. Kita punya alumni, kita ada testimoni yang hidup, live testimoni. Alumni kita berada di setiap pelusuk itu tadilah, sebagai pendakwah yang mengurus Islam secara sistematik insya-Allah, dan sebagai pengurus yang menyebarkan dakwah dalam lingkungan masing-masing. Mungkin soalan yang terakhir daripada Alang.
Kos ni banyak subjek in Arabic tak? Okey, menarik. Mas sendiri cuba kongsikan sebagai mahasiswa kita. Untuk subjek mau kepada Arab dan English. Dia taklah banyak sangat tapi mostly. Kalau mau kepada subjek agama, dia mau kepada Arab. Dan kalau subjek tu mau kepada management, dia lebih kepada English. Okey, Mas dah tolong jawab. Dan jangan terkejut, ada setengah subjek, slide dia boleh jadi 2 bahasa. Ya, betul. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi sebab apa kita nak kena highlight kat sini, bila kita sebut dakwah ni salah satu bidang cabang dalam pengajian Islam. Root ilmu untuk bidang pengajian Islam adalah bahasa Arab kerana Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi memahami bahasa Arab itu adalah satu penting yang kita cuba tekankan, tapi jangan takut. Kita akan develop kemahiran tu sikit demi sedikit dan dia sangat menjadi orang kata nilai tambah yang berharga. Dan untuk subjek-subjek pengurusan dan sebahagian juga subjek dakwah adalah dalam bahasa Inggeris, insya-Allah. Mungkin terakhir daripada doktor, saya nak minta sikitlah kesimpulan dan harapan doktor kepada pendengar-pendengar kita pada hari ini, insya-Allah. Oh, harapan. Harapan tadilah jadikan program dakwah dan pengurusan Islam sebagai pilihan pertama anda. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang kerana peluang ilmu, peluang untuk berdakwah, peluang untuk menjadi seseorang yang bermanfaat, dan juga kalau nak tengok daripada aspek duniawi, peluang pekerjaan sangat-sangat terbuka luas untuk anda. Dan juga saya mengharapkan sahsiah yang baik daripada mana pun anda berada, teruskan lahirkan di program dakwah dan pengurusan Islam. Dan saya sekali lagi menyeru, mengajak lepasan SPM, STPM, Diploma Asasi untuk jadikan program dakwah dan pengurusan Islam sebagai pilihan pertama anda untuk masuk ke kampus Barakah Universiti Sains Islam Malaysia. InsyaAllah saya tunggu anda di sini. InsyaAllah. Terima kasih doktor atas perkongsian dan dapatan yang kita dapat sepanjang sejam lah agak. Oh, sejam sejam lah. Saya pun dah terperasan sejam kan. Bagi penonton-penonton, mana-mana yang kamu dapat dapatan daripada perkongsian ini, bolehlah share pada sahabat-sahabat yang tidak dapat untuk menonton pada hari ini. InsyaAllah bagi sahaja. Terima kasih Puan dan Cik Master. Sama-sama kita akan tutup live ni, insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.